Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Rajiah di sini. Pada hari ini, cikgu akan memberi penerangan berkenaan dengan pengaratan besi iaitu ferrum. Ini merupakan topik redox untuk kimia tingkatan 5. Baiklah, sebelum itu cikgu ingin memberitahu kamu terdapat dua syarat pengaratan besi berlaku. Yang pertama, perlulah adanya kehadiran air ataupun kita kenali sebagai H2O. Dan yang kedua, wajib adanya kehadiran oksigen iaitu O2. Kedua-dua syarat ini dipenuhi, barulah pengaratan besi akan berlaku. Okey, baiklah. Bagaimana pengaratan berlaku? Sebesar-besar besi itu boleh berlaku pengaratan. Dan apa yang berlaku sebenar-benarnya? Bayangkan ini seperti sebuah besi, seketul besi yang dibasahi oleh air. Baiklah, air ini adalah titisan air. Kita zoom. Bayangkan kita zoom keadaan kepada titisan kecil air yang melekat pada permukaan besi. Secara tiba-tiba ataupun spontaneously, apa yang berlaku ialah murid-murid semua boleh rujuk kepada bahagian ini. Yang pertama, apa yang berlaku ialah secara tiba-tiba logam besi ini atau ferrum akan teroksida dan menjadi ferrum 2+, ion ferrum 2+, melepaskan 2 elektron. Ini bermaksud proses pengoksidaan berlaku secara tiba-tiba di bahagian besi ini. Itu step yang pertama. Ingat, pengoksidaan berlaku yang mana atom ferrum atau besi melepaskan 2 elektron dan menghasilkan ion ferrum 2. Baiklah, cikgu tulis di sini ya. Yang pertama, logam ferrum ataupun besi teroksida iaitu melepaskan elektron dan membentuk ion ferrum 2. Baiklah, itu yang berlaku. First, spontaneous, secara tiba-tiba. Okay, now, step yang kedua, kita dah tahu atom ferrum ini melepaskan 2 elektron. Dan 2 elektron ini yang dilepaskan oleh atom ferrum ini bergerak melalui bongkah besi. Kan elektron bergerak melalui bongkah besi ini sebagai pengalih elektron. Okey, elektron ini bergerak menuju ke hujung titisan air. Yang mana di hujung titisan air ini terdapat banyak gas oksigen. Kita boleh katakan di sini gas oksigennya tepu. Banyak gas oksigen di sisi titisan air ini. Okey, apa yang berlaku di sini? Oksigen ini akan bertindak balas dengan air. Kamu semua ingat ya, sebab ini adalah di hujung titisan air. So memang ada air dan menerima 4 elektron. Elektron dari mana? Elektron yang inilah. Dan menjadi ion hidroksida. Ini adalah persamaannya. Oksigen bertindak balas dengan 2 mol air, menerima 4 mol elektron,
menghasilkan 4 mol ion hidroksida. Inilah yang berlaku di bahagian hujung titisan air ini. Nampak? Elektron dilepaskan di bahagian ferrum, elektron diterima di bahagian oksigen. So, cikgu boleh tuliskan teks di sini. Oksigen menerima elektron dan menghasilkan ion hidroksida. Menerima elektron dan bertindak balas dengan air. Menghasilkan ion hidroksida. Ini step yang kedua. Ingat, berlaku di hujung titisan air yang mempunyai ketepuan oksigen yang tepu. Banyak gas oksigen di situ. Baiklah, kita dah belajar dalam topik redox. Apabila suatu tindak balas itu melepaskan elektron, dia teroksida. Makanya, untuk bahagian ferrum, berlakunya proses pengoksidaan. Dan kita juga telah belajar bahawasanya proses pengoksidaan berlaku di anode. Jadi dalam kes ini, ferrum bahagian ini adalah menjadi anode. Sementara proses penurunan berlaku di bahagian yang tepu dengan oksigen. So kita boleh katakan di bahagian tersebut telah mengalami proses penurunan. Kita nampakkan di sini oksigen menerima elektron. Proses penurunan. So di bahagian hujung tepi air ini adalah katot. Nampak kan perkaitannya? Baiklah, so di sinilah kita dapat melihat bahawasanya pengaratan merupakan proses redox yang mana adanya anode, proses pengoksidaan berlaku di anode dan proses penurunan berlaku di katot. Baiklah, seterusnya apa pula yang berlaku kepada ion-ion ini? Okey, ion-ion ini telah berjumpa di dalam titisan air ini. Kerana harus diingat ion-ion yang wujud akan melarut di dalam larutan aqueous. So apa yang berlaku ialah ion ferrum 2 yang terwujud hasil daripada pengoksidaan ferrum bermain-main melarut-larut di dalam larutan aqueous ini. Dan ia akan bertemu dengan ion hidroksida yang terwujud di tepian ini dan ion hidroksida juga akan berada banyak dalam larutan aqueous ini. Bila mereka bertemu, maka tindak balas pun berlaku. Apa hasil yang terhasil akibat tindak balas gabungan ion ferrum 2 dan ion hidroksida? Berlakulah sebatian kimia yang bernama ferrum hidroksida. Namun demikian, ferrum hidroksida ini berwarna hijau. Kan? Ini menyebabkan saintis terfikir. Sedangkan karat berwarna perang. Macam mana ni? Rupa-rupanya apa yang berlaku ialah ferrum hidroksida ini, tengok pada pen cikgu yang dah berwarna perang ni, mengalami further oxidation atau oksidasi yang lebih lanjut dengan kehadiran banyaknya oksigen dan membentuk ferrum 3 oksida bersama dengan
beberapa mol air. So, inilah yang dikatakan sebagai karat. Karat sebenarnya ialah ferrum 3 oksida. Sebab itulah karat berwarna perang. Okey? So, cikgu harap kamu cuma ingat 4 step yang cikgu ketengahkan ini. Step yang pertama, pengoksidaan logam ferrum. Step yang kedua, penurunan gas oksigen. Step yang ketiga, tindak balas antara ion ferrum 2 dan ion hidroksida. Dan step yang keempat, pengoksidaan berterusan yang berlaku kepada ferrum hidroksida yang menyebabkan ia menjadi ferrum 3 oksida yang berwarna perang. Inilah karat. Baiklah, dengan itu cikgu tamatkan pengajaran berkenaan dengan pengaratan pada hari ini. Semoga membantu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.